Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Saya Profesor Madya Datuk Paduka Dr. Muhammad Rosli bin Saludin, Fellow Penyelidik Kanan Institut Alam dan Tamadun Melayu UKM Bangi Selangor, merangkap tokoh warisan kebangsaan orang hidup Togombo Penglipulal. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan poning-poning. Kalau tuan-tuan poning, tuan-tuan dan perempuan tak dapat dongang. Kalau tuan-tuan dan perempuan poning, saya akan jawab. Apa bondo yang saya nak khabarkan pada hari ini, tuan-tuan dan perempuan? Kalau kita tengok, tuan-tuan dan perempuan, undang-undang adat pepatih di Negeri Sembilan ini berjalan sebelum Orang Putih datang ke negara kita, sebelum penjajah datang ke negara kita. Maknanya sebelum merdeka, undang-undang adat pepatih ni memang dah ada. Sebelum 98 dah ada dah. Tetapi apabila Inggeris datang, maka Inggeris melihat bahawa undang-undang adat pepatih ini membawa satu ancaman kepada kepimpinan Inggeris di tanah Melayu pada ketika itu. Sebab adat pepatih ini berteraskan kepada musyawarah dan muafakat itu sendiri. Adab, budi, sopan dan santun. Ini yang paling ditakuti oleh penjajah pada ketika itu. Hari ini bagaimana? Tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok pula datuk-datuk adat dulu-dulu, kepimpinan adat dulu-dulu bagaimana? Kepimpinan adat dulu-dulu memang disogani oleh anak buah, mempunyai ilmu dan pengalaman yang cukup mantap dari segi adat dan dari segi syarak itu sendiri. Adat bersendi syarak, syarak bersendi hukum, hukum bersendi kitab Allah. Syarak mendaki, adat menurun. Syarak dan adat bagai aur dengan tobing, bagai isi dengan kuku, bagai irama dengan lagu, bagai mata hitam dengan mata putih. Hebat datuk-datuk adat dulu-dulu, tuan-tuan dan puan-puan. Masalah anak-anak buah adalah masalah dia. Sebab itu, gotong royong, saling bantu-membantu, ziarah-menziarahi memang selalu berlaku, tuan-tuan dan puan-puan. Bila sebut saja kau suku apa jang? Suku Selonggang kata. Siapa bapak kau? Tahu ya anak buah akan sebut. Siapa lembaga kau? Tahu ya dia akan sebut. Ya. Jadi hari ini bagaimana? Itu yang perlu kita fikirkan, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kalau anak-anak buah ada masalah, kepimpinan adat dulu-dulu selalu nyongok. Yang senang membantu yang susah. Yang susah pula tak adalah dia duduk ontok ya di situ. Maka berantam-rantamlah antara satu dengan lain untuk bantu yang susah itu. Jadi nilai-nilai ini cukup cantik untuk kita tauhidkan. Hari ini bagaimana? Kepimpinan adat hari ini bagaimana dan macam mana? Saya bukan nak nyalahkan tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bertanya ya. Kenduri kahwin, kita ambil yang kecil-kecil lah. Macam mana? Kalau bapa dulu-dulu, sebulan sebelum kenduri kahwin, dia dah datang dah dekat rumah anak buah itu. Nengok rumah itu kokoh ataupun tidak. Kalau ada yang goyang, akan dibotolkan bersama dengan anak buah yang lain. Kalau dia malu kau ditambik ekor bawah di situ. Dan berbincang, berpakat dah nak mencari buluh. Lepas itu nak mengadakan kelapa, nak mencari kayu api. Semua dia buat secara kerjasama. Jangan heran tuan-tuan dan perempuan. Kalau tuan-tuan dan perempuan bertanya dengan saya, sekarang ini mana boleh datuk dah zaman moden. Tak pernah berlaku di Siliau.
dirantau kawan saya Cikgu Gani dah nyalankan bondo tu secara musyawarah dan muafakat. Ada tim membantu antara satu dengan yang lain, sehingga tuan rumah tu keluar duit sikit ya kalau nak buat ekonomi. Jadi bondo ni tuan-tuan dan puan, tepuk dada tanya selera. Kita susun betul-betul, kita buat betul-betul. Datuk adat dulu-dulu, tuan-tuan dan puan, dia tak duduk di muka pintu pagar menunggu orang masuk dah, tuan-tuan dan puan. Ya, kalau bapa kalau bosa wari dia menengok kunci kenara tu jalan ataupun tidak. Daripada belakang, daripada dapur, semua dia tengok Cukup tak garam cukup tak goreng cukup tak lauk Macam mana tuan-tuan dan puan-puan hari ni? Itu kita kena fikirkan. Hari ni, ada catering. Tetapi macam mana keedah nak diadatkan bondo-bondo yang macam ni? Adakah bosa wari, datuk adat makan di bawah kemah? Takkan tak boleh sepantai dua dibawa di sebelah dalam. Ada tak tabir langit dan tabir lingkungan yang penuh dengan makna dan falsafah yang menunjukkan pengorbanan anak buah wanita supaya kapal Datuk Pepatih Sebatang boleh berlayar ke lautan. Kalau dapat kita ceritakan bondo ni yang lebih dalam lagi, tuan-tuan dan puan-puan. Dan kemudian tuan-tuan dan puan, datuk-datuk adat dulu-dulu dia datang dia ke rumah anak-anak buah. Kenapa tanah itu tak disohorkan? Kenapa rumah tu rosak, tergajai dia. Sama-sama dia membatukan rumah tu. Jadi macam mana situasi dan keadaan ni, tuan-tuan dan puan-puan? Ibu Soko pula adalah tompek rujukan. Tompek rujukan adat, tompek rujukan warisan, tompek rujukan syarat. Kepimpinan adat dulu-dulu, tuan-tuan dan puan-puan, penuh dengan pengalaman. Pengalaman syarat, pengalaman adat, pengalaman warisan, pengalaman roti Melayu tu macam mana. Nak makan garam, dulu makan garam. Makna penuh dengan pengalaman. Ini yang diajarkan kepada anak buah. Hari ini, macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Hari ini, saya perhatikan apabila ada bantuan, baru bergerak nampak. Tetapi, secara tradisi dulu-dulu bagaimana? Macam mana? Bagaimana dan macam mana? Dan memang saya tak nafikan, tuan-tuan dan puan-puan, ada yang bergerak, tetapi kita kena susun, kita kena strukturkan secara baik benda-benda yang macam ni. Tokoh menaku memberi pandangan itu perkara baik, tuan-tuan dan puan-puan. Saya pernah baik kau payah kumbuh, berceramah, bercakap tentang adat yang seperti ini. Masa tu diketuai oleh Dr. Ellis pada ketika itu. Dia orang dibagikannya pada kumpulan-kumpulan yang mengikut suku, mengikut kawasan, membincangkan hal-hal adat kawasan masing-masing. Dan kemudian didapatkan pengalaman, didapatkan satu resolusi nak mengatasi setiap permasalahan. Hari ini macam mana? Anak buah kona tak buah pak. Anak buah kona tak lembaga. Berselisih hidung pun tak mau menegur, tak nak mau menyapa anak buah yang sunai. Jadi macam mana, tuan-tuan dan puan? Kita kena gorakkan bono-bono yang macam ni daripada bawah. Berjonjang naik daripada bawah ke atas. Sebab ini adalah nilai-nilai kekuatan Melayu itu sendiri. Bersatu teguh, bercorai roboh, bersatu bertambah mutu, berbahasa menunjukkan bangsa. Hilang bahasa, tak rotilah apa nak dikata, tuan-tuan dan puan-puan. Kau nak tahu tinggi gunung, tanya pada buang orang nak tahu dalam lubuk, tanya pada memorang nak tahu lebar pantai, tanya pada seluang.
Nak tahu lebar padang, tanya pada belalang. Nak tahu hutan dan tobah, tanya pada Pak Bolang. Kita tanya pada orang yang faham. Kita berbincang. Sebab musyawarah muafakat ini adalah nadi kekuatan adat pepatih itu sendiri, tuan-tuan dan puan-puan. Minta ampun dan maaf jika ada terkasar bahasa, tuan-tuan dan puan-puan. Biar mati anak, jangan mati adab. Jangan lupa like, share dan subscribe Raja Toronbo Official. Bye-bye.